like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Hasrul, boleh panggil saya Hasrul. So hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan tips bagaimana kita menjadi pelajar hebat. Ada 5 tips yang saya nak kongsi di sini. Pertama, boleh berjumpa dengan guru apabila tidak memahami satu topik. So maksudnya di sini pelajar-pelajar yang ingin mendapat kesusahan cemerlang untuk memahami subjek-subjek tertentu dan juga topik-topik tertentu, pelajar-pelajar tersebut perlu merujuk kepada guru. Okey, sekarang kita kelas online, secara online. So murid-murid semua boleh merujuk kepada guru melalui social media, melalui WhatsApp, melalui email dan sebagainya. Okey, itu tips yang pertama untuk pastikan kamu faham. Tip yang kedua, merujuk pada ulang kaji. Bila kita cakap pasal ulang kaji, kita kena buat revision untuk subjek-subjek tertentu mengikut kepada keperluan, mengikut kepada bila tarikh kita nak exam nanti. Jadi di sini cikgu saya cadangkan ataupun saya cadangkan untuk kamu membuat ulang kaji pelajaran seawal pagi. Okey, seawal pagi. Kenapa kita buat di awal pagi? So antara sebabnya bila kita buat di awal pagi, ini akan memberikan satu kelebihan kepada kita untuk mendapat memahami subjek tersebut dengan lebih baik. Kerana di awal pagi sebelum kita buat sebarang aktiviti, so kita punya minda, kita punya pemikiran masih dalam keadaan yang fresh, segar lagi. Jadi dengan cara inilah apabila kita membuat ulang kaji, membuat revision untuk subjek tertentu, dan kita akan dapat memahami subjek tersebut dengan lebih baik. Itu kaedah yang penting yang kedua. Yang ketiga, berkenaan dengan mencuba soalan-soalan tahun-tahun sebelumnya. So maksudnya kita merujuk kepada past year question. So past year question ni ataupun soalan-soalan tahun sebelumnya akan memberikan pendedahan awal kepada kita dengan jenis soalan, bentuk soalan dan sebagainya. Kenapa penting? Sebab soalan-soalan begini dia akan memberikan kita kefahaman, dan bentuk-bentuk soalan beginilah memberikan kelebihan kepada kita dan juga kebaikan pada kita, supaya kita tidak ada culture shock bila kita tengok soalan di dalam dewan peperiksaan. Yang keempat, berkenaan dengan nota. So bila kita buat nota, so nota adalah satu perkara yang penting. Sebab ulang kaji selalunya akan merujuk pada nota. Sebab kita tidak ada masa lagi untuk membaca buku, kita tidak ada masa lagi untuk membaca buku latihan, buku teks yang tebal-tebal begitu. Jadi bila sampai pada peperiksaan, kita perlu rujuk kepada satu nota padat yang boleh kita faham. So untuk membuat ataupun menyediakan nota padat tersebut, so pelajar-pelajar perlu membuat nota semasa di dalam kelas, ataupun boleh rujuk kepada buku-buku nota ataupun past year question ataupun nota-nota padat yang lain, dan boleh ambil poin di situ, dan poin inilah yang akan membantu kamu untuk faham lebih lanjut berkenaan dengan subjek dan topik yang kamu akan duduki peperiksaan nanti ataupun semasa proses pembelajaran. Dan yang paling penting sekali, semasa berada dalam kelas, tak kira sama ada kelas secara fizikal ataupun kelas secara online, pelajar-pelajar boleh membuat nota dan buat catatan apa saja perkara-perkara ataupun maklumat-maklumat yang diterangkan oleh guru-guru kamu semasa di dalam kelas ataupun semasa di dalam online kelas. Itu adalah penting ya, sebab kadang-kadang guru dia akan share tips dan juga maklumat di dalam kelas. Jadi ambil peluang untuk menyediakan nota pada masa tersebut, dan kamu akan dapat kelebihan di situ. Dan yang terakhir, yang kelima, berkenaan dan berkongsi ilmu. Ingat, berkongsi ilmu adalah satu cara kita boleh mengembangkan ilmu yang kita ada, di mana dengan perkongsian ini kita boleh dapat menajamkan lagi fikiran kita dan juga mendapat memahami lagi kepada kita berkenaan dengan topik tertentu. Berkongsi ilmu di sini kamu boleh buat dalam pelbagai bentuk. Berkongsi ilmu dari segi kita panggil sebagai kerja berkumpulan, berkongsi ilmu dengan rakan-rakan, berkongsi ilmu berkenaan dengan kehidupan kamu seharian, berkongsi ilmu secara fizikal ataupun online lah. Jadi dengan adanya perkongsian tersebut dapat memberikan kelebihan bagi kamu untuk memahami lebih baik dengan subjek-subjek tertentu. Dan yang paling penting sekali, bila kamu buat di dalam groups, dalam grup setiap orang dan ahli-ahli dalam grup itu mempunyai kepakaran masing-masing, kepandaian masing-masing dan juga kemahiran masing-masing. So di dalam grup ni lah kita dapat berkongsi semua mata pelajaran dengan lebih baik berbanding dengan kita belajar secara bersorangan. Itulah tips dari Sir Hasrul
Untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM, diharap dengan 5 tips tadi dapat membantu semua pelajar-pelajar untuk dapat keputusan cemerlang. Okey, terima kasih semua. Please subscribe channel Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.